Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, untuk hari ini kita akan sambung tajuk atau topik perbincangan kita, iaitu bahagian terakhir dalam bab 5, iaitu mengenai aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Okay. Jadi saya harap kamu semua dah bersedia untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Jadi cikgu akan cuba untuk permudahkan perbincangan mengenai tajuk aplikasi enzim dalam kehidupan harian. Okey, seperti mana yang kita tahu, yang awak dah belajar, bahawa enzim ni tugasnya adalah untuk mempercepatkan kadar tindak balas sesuatu proses di dalam badan manusia. Namun begitu, ada juga setengah daripada enzim yang diguna di luar daripada badan kita. Sama ada yang dibuat secara sintetik ataupun yang diekstrak daripada organisma hidup yang lain. Okey, kita tengok antara contohnya. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 95. Ya. Gambar foto 5.1 itu adalah menunjukkan antara contoh-contoh kegunaan atau aplikasi enzim dalam kehidupan seharian. Okey. Kalau kita tengok yang pertama, untuk melembutkan daging. Okey, kebiasaannya untuk kita lembutkan daging, kita biasanya akan rebus daging tersebut dalam jangka masa yang lama, 1 jam ataupun 2 jam. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk kita lembutkan daging, iaitu dengan cara kita akan sebelum kukus kita akan campurkan enzim. Salah satunya adalah kita panggil sebagai protease. Protease ni akan memecahkan isi daging atau akan melembutkan isi daging tersebut sebelum kita rebus. Selain daripada protease, ada juga sejenis enzim yang kita boleh dapat daripada buah betik ataupun daun betik. Kalau nak cari protease mungkin susah. Tapi untuk di rumah, kamu boleh cuba untuk campurkan daging dengan buah betik, hirisan buah betik ataupun daun betik. Sebab apa? Sebab dalam buah tersebut atau daun tersebut mengandungi sejenis enzim yang kita panggil sebagai papain. Jadi papain ni enzim dalam buah betik atau daun betik. Ini kita akan campurkan dulu hirisan daging bersama dengan beberapa hirisan buah betik ataupun daun betik. Kita akan rendamkan secukupnya lah. Bergantung kepada kuantiti daging tersebut, mungkin kita boleh rendamkan dia 1 jam atau setengah jam sebelum kita rebus daging tersebut. Sebab apabila kita campurkan
papin ini, maka dia secara tidak langsung dia akan mempercepatkan proses untuk melembutkan daging. Okey. Itu yang kita boleh buat. Yang kedua, dalam penghasilan jus. Okey. Kebiasaannya kalau bila kita buat jus, jus buah, kebiasaannya kalau kita buat satu buah atau dua buah saja, kita boleh perah begitu saja. Tapi untuk industri yang menghasilkan jus dalam kuantiti yang banyak, dia akan gunakan enzim dia. Dia ada dua jenis enzim sini. Pertama adalah pectinase, dan yang kedua, ini yang pertama, yang kedua adalah selulase. Okay. Apa kegunaan kedua-dua enzim ini? Kalau enzim selulase adalah untuk kita pecahkan selulosa yang ada pada dinding buah tersebut. Mudah kita akan dapat ekstrak jus daripada buah yang kita gunakan. Okay. Baik, yang ketiga, ini dalam industri. Tekstil. Apa dia industri tekstil? Industri tekstil ni adalah industri yang berasaskan kepada pakaian, iaitu biasanya baju, seluar, kain, maknanya yang berasaskan kain lah. Sebab apa kita tahu bahawa kain ini dibuat daripada benang. Jadi pada benang asalnya dia akan ada kanji. Jadi untuk menyingkirkan ataupun kita nak buang kanji tersebut daripada benang, akan guna enzim amylase. Jadi enzim amylase ni dia akan singkirkan kanji pada benang. Okey. Yang keempat, dalam industri kulit, iaitu untuk penghasilan barang-barangan yang berasaskan kulit daripada haiwan lah ni. Contohnya untuk buat beg, untuk buat tali pinggang, untuk buat kasut, dan sebagainya, barangan yang berasaskan kulit. Jadi daripada haiwan tu, kalau kita tahu bahawa kulit haiwan tu, pada bahagian kulit dia, dia akan ada bulu kan. Okey, dia bulu haiwan ni. Jadi untuk kita tanggalkan bulu haiwan daripada kulit tersebut, maka boleh gunakan enzim. Enzim apa? Kalau pada haiwan, kita akan gunakan enzim protease. Kalau kamu tengok, semua yang berasaskan haiwan macam daging, akan gunakan protease. Ini protease juga. Jadi protease ni akan tanggalkan bulu pada kulit haiwan tersebut.
Okay? Jadi senanglah. Tak payah nak cabut satu-satu. Okay? Baik. Yang kelima, dalam penghasilan deterjen. Ataupun kita panggil sabun pencuci. Ya. Dalam dalam deterjen ataupun sabun pencuci, kita tahu bahawa deterjen atau sabun pencuci ni tugasnya adalah untuk membersihkan kotoran pada pakaian. Jadi untuk memudahkan kotoran pada pakaian ditanggalkan, maka dalam sabun pencuci akan ada beberapa jenis enzim. Ya, kalau kamu perhatikan dalam buku teks muka surat 95, dia ada bagi 4 jenis. Ya, 4 jenis enzim. Ya, yang pertama protease, yang kedua lipase, yang ketiga amylase, dan yang keempat selulase. Mana-mana satu. Mungkin dalam sabun pencuci tu, sabun pencuci tu ada keempat-empat, ataupun hanya ada satu, atau hanya ada dua. Bergantung kepada jenis lah. Tak kira lah jenama apa pun. Dynamo ke, Tops ke, Breeze ke. Asal sabun pencuci, deterjen, dia akan campurkan dengan enzim tersebut untuk memudahkan proses pencucian pakaian. Okey. Baik, yang terakhir, dalam aplikasi enzim ini sebenarnya ada banyak aplikasi enzim dalam kehidupan seharian yang digunakan dalam industri. Tapi untuk kamu dalam biologi tingkatan 4, saya hanya akan bagi 6 sahaja. Dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, yang ni untuk merawat lah. Untuk rawatan, kebiasaannya, contoh untuk bidang perubatan ni, enzimnya adalah trypsin. Untuk apa trypsin ni? Trypsin ni tugasnya untuk menyingkirkan untuk menyingkirkan darah beku. Jadi bagi pesakit-pesakit yang mengalami pembekuan darah di dalam salur darah, maka mereka akan mengambil enzim sama ada secara pil, dalam bentuk pil, ataupun secara suntikan ke dalam salur darah, dan dia akan cairkan ataupun dia akan singkirkan darah yang beku yang terdapat dalam salur darah. Jadi itu 6 aplikasi penggunaan enzim dalam kehidupan seharian. Yang pertama untuk melembutkan daging, yang kedua untuk penghasilan jus buah, yang ketiga dalam industri tekstil ataupun pakaian yang berasaskan pakaian, dalam industri kulit, dalam penghasilan deterjen, dan juga dalam bidang perubatan. Itu adalah contoh penggunaan enzim dalam kehidupan seharian. Jadi kalau kamu ada sebarang persoalan, kamu boleh maklumkan atau hantar soalan tersebut kepada cikgu, sama ada melalui WhatsApp ataupun secara Telegram, atau apa-apa sahaja medium. Okey. InsyaAllah cikgu akan cuba untuk
menjawab segala soalan. Jadi uh, itu sahaja untuk sesi uh, pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tolong salin nota ringkas ini ke dalam buku nota masing-masing dan jawab soalan yang cikgu akan bagikan link nanti. Cikgu akan bagikan link soalan dalam bentuk Google Form. Sila selesaikan soalan tersebut sebaik mungkin. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.